Khabar semua. Nasib baik ada muka saya. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey. Saya nak tanya kepada semua, dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Hai Puan Cik Jamilah. Saya nampak ada sesiapa yang join tu. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Untuk pengetahuan, malam ni kita buat satu sesi. Nama sesi itu adalah jeng jeng jeng. Hashtag tanya coach. Itulah kita nak buat. Macam mana kita sebenarnya boleh turunkan berat badan tanpa produk. Yang paling penting, bila kita ada ilmu, insyaAllah everything will be okay. Saya nak tanya, dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak? Saya dapat dengar suara saya. Saya harap semua pun dapat dengar suara saya juga. Waalaikumsalam, apa khabar? Hai Puan Noriani Rosli, apa khabar Puan Katlin, Cik Jamilah, apa khabar yang baru join Facebook lagi? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen sikit? Dengar kata Puan Rahmah Irma, Wariani Salim. Dengar Alhamdulillah. So, dah ready ke untuk kita punya sesi Q&A pada malam ni? Kalau dah sesi, boleh tak komen dah ready? Dan boleh tak saya nak minta satu benda je kepada semua? Boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama pada malam ini. Boleh ke boleh? Tekan button share sikit bagi semua orang dapat nampak apa yang kita buat. Waalaikumsalam Tuan Azmi Ciko, apa khabar? Okey, dah ready. Puan Irma kata dah ready. Assalamualaikum Kak Yung, apa khabar Kak Yung? Terima kasih kepada yang komen dah ready. Alright, so tekan butang share, share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang pada malam ini. Alright, tapi sebelum tu boleh tak saya nak tanya kejap, dah ready ke saya punya ni? Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar Kak Yung? Okay, alright, so dengar kata Puan Rahimah Irma. Okay, Tuan Azmi, Waalaikumsalam Tuan Azmi. Puan Rahimah Irma kata dah ready. Kak Yung kata Waalaikumsalam Kak Yung. Okey, dengar Alhamdulillah. So apa khabar yang baru join? Waalaikumsalam Puan Hasiah Bujang. Apa khabar yang baru join kita pada malam ini? Waalaikumsalam Acik Ros. Apa khabar Acik Ros? Okey, saya tak nak melengah-lengahkan masa sebab saya yakin ramai yang di sini yang nak tanya soalan, macam-macam soalan yang dah terbelenggu dekat kepala, dan saya nak jawab soalan yang pertama pada malam ini. Saya nak menjawab soalan yang pertama pada malam ini sebab saya dapat banyak soalan sebenarnya. Banyak gila soalan. Terima kasih Puan Lin Hamdin. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Lin Hamdin? Apa khabar Cik Na? Apa khabar Kak Mi? Waalaikumsalam semua yang baru join Facebook kita. Okey. Saya nak jawab soalan yang pertama. Boleh tak? Saya nak jawab soalan yang pertama. Alright. Soalan yang pertama yang diberikan kepada saya. Kan? Dah ready ke? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya? Waalaikumsalam Puan Hajar dan Insyirah. Waalaikumsalam Puan Siti Suli Lawari. Sorry lah tertinggal. Tertinggal ke tepi. Okey. Saya nak menjawab soalan yang pertama. Terima kasih kepada yang dah share. Saya nak menjawab soalan pertama. Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okay, sebabkan saya ada banyak soalan dan saya nak menjawab soalan ni dengan pantas, concise, tepat. InsyaAllah kita akan dapat banyak info pada malam ini. Dengan harapan supaya kita akan dapat selesaikan masalah berat badan kita dengan kita dapat menjawab soalan. Waalaikumsalam Puan Suwati. Okey, soalan yang pertama diberikan kepada saya, apakah tips untuk kita kawal selera makan coach? Saya tak tahu selera makan siapa, selera makan saya ataupun selera makan orang yang bertanya. Terima kasih kepada Puan Hasiah yang bertanya soalan. Okey, untuk kita dapat mengawal selera makan kita, saya nak kita Google satu nama tu adalah fiber yang tinggi. Okey, cuba komen fiber. Silap. Komen fiber tinggi nama dia. Right? Fiber tinggi. Makanan yang mengandungi fiber yang tinggi ni, antara bagus dia tu, dia boleh mengawal selera makan. Okey, fiber tinggi jawapan dia. Okey. Apa tak komen daripada saya ni? Malam ni ramai betul bertanya soalan. Akak nak tanya aku sebab hati. Takut apa? Takut tak terjawab. Takut tak dapat jawab. Tak apa.
Fiber tinggi, terima kasih Puan Rahimah yang komen, yang ramah, Puan Rahimah komen. Begini, makanan yang berfiber tinggi ni antara kelebihan dia boleh bila kita makan, fiber yang tinggi tu dia akan macam mengembang sikit dalam perut kita, menyebabkan kita rasa full, kita rasa kenyang. Yes, terima kasih kepada fiber tinggi. Dia rasa kenyang, dia menyebabkan kita rasa macam kenyang lebih lama. Antara contoh makanan yang mengandungi fiber yang tinggi ni seperti macam roti wholemeal, roti whole grain, okey. Apa lagi? Contoh lagi macam brown rice, itu semua mengandungi fiber yang tinggi. Yang paling penting sekali adalah kita kena cari sumber fiber yang berbentuk whole food. Contoh nasi, ataupun buah, ataupun sayur, ataupun protein yang tinggi tu dia tak dikonsider sebagai fiber yang tinggi, walau bagaimanapun dia memberi impact yang sama, dia akan memberikan kita rasa kenyang lebih lama. Waalaikumsalam Puan waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Zahara. Waalaikumsalam Kak Mar Bakti. Apa khabar? Hai Puan Syafiza Casey. Alright. Itu adalah jawapan dia. So dalam Batak Fitness kita pun ada juga macam mana kita ada makanan yang boleh bantu kita kawal selera makan. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dalam Batak Fitness kita keluarkan satu makanan dekat belakang ni, Zaz. Nama makanan ni adalah superfood. Makanan ini adalah satu jenis makanan yang mengandungi fiber yang tinggi dan mengandungi omega 3 yang tinggi. Okey. Kelebihan makanan ni, superfood ni, macam mana dia boleh meletup satu ketika tu pada waktu PKP tahun lepas. PKP yang pertama tahun lepas. Okey. Alhamdulillah kita keluarkan superfood ni macam minggu terakhir bulan 3 tu, pada waktu tu ramai orang tengah struggle nak turunkan berat badan. Ramai orang tengah struggle nak kawal selera makan dan sebagainya. Menyebabkan apa tahu? Menyebabkan diorang ni macam susah nak kawal selera makan dan sebagainya. Alhamdulillah kita keluarkan superfood dulu dah bentuk lain, bukan bentuk macam ni. Bentuk lebih macam bentuk paket macam tu, dan alhamdulillah lepas dah mereka makan, mereka rasa kenyang lebih lama. 2 minggu lepas tu bulan puasa tahun lepas, bulan 4 macam tu. Bila diorang amalkan superfood pada waktu bersahur, pada waktu pagi diorang bersahur, diorang ambil superfood, diorang masih lagi rasa kenyang sampai petang. Bukan saya cakap, saya pernah amalkan ni sejak tahun 2012. 2012. Itu apa yang saya punya student cakap lah. Boleh tak komen siapa kat sini yang pernah cuba superfood ni, yang rasa superfood ni telah bantu dia kawal selera makan. Boleh tak komen sikit? Membantu tak superfood ni dalam proses nak mengawal selera makan? Macam saya cakap tadi, bukan superfood saja dia punya solution dia. Solution dia ada banyak. Ambil makanan seperti yang mengandungi fiber yang tinggi. Contoh, gantikan nasi putih kepada kepada brown rice. Gantikan roti putih kepada roti wholemeal. Gantikan roti putih kepada roti whole grain dan sebagainya lah. Ada banyak lah lagi solution yang lain. First time nampak, tak apa. Ini kalau ini first time Puan Siti Aina, Cik Siti Aina nampak, boleh tengoklah boleh tengok. Okey, itu adalah yang pertama. Selain daripada tu, untuk kita kawal selera makan, kita kena ambil makanan yang mengandungi protein yang tinggi. Nombor 2. Nombor 3, kita juga digalakkan untuk minum air dengan banyak. Okey, minum air secukupnya lah. Right, so itu adalah benda sangat membantu kan, kata Puan Aminah, sangat membantu superfood ni kepada pengawalan selera makan. Puan Cik Na pun kata macam tu juga, Cik Ros pun kata membantu sangat. So itu adalah macam mana makanan kita ni dah bantu student kita, especially yang susah nak kawal selera makan. Memang terbaik untuk mereka yang mempunyai masalah kencing manis. Kenapa? Sebabkan mereka yang mempunyai masalah kencing manis ni dia ada sedikit masalah nak kawal selera makan. That's why student kita bila amalkan meal plan daripada kita dan amalkan superfood, bacaan gula dia drop sikit jadi lebih normal. Itu yang membantu. Itu yang terjadi kepada student kita. Kak Lin pun kata membantu sangat, memang kenyang sampai ke malam. Tu dia, sampai ke malam. Kak Yung pun kata sangat membantu. Puan Lin Ramli pun kata sangat membantu. Selamat malam Puan Angle. Boleh campur dengan apa? Okay, Puan Suwati tanya nak campur dengan apa? Macam saya, honestly saya akan campur dengan minuman kegemaran saya. Antaranya kopi 3 in 1 ke, makan oat saya campur sekali satu sudu kecil atau satu sudu besar, bergantung pada waktu malam, pada waktu pagi.
Okey, itu soalan, jawapan kepada soalan yang pertama. Terima kasih kepada Puan Hasiah. Okey, tak nak ambil superfood tak apa. Yang paling penting pemilihan makanan yang betul. Saya dah bagi banyak option kan. Pertama, gantikan nasi putih kepada kepada brown rice, roti putih kepada roti wholemeal. Okey, ambil buah yang crunchy dengan banyak, ambil protein dengan banyak. Seterusnya, jangan ambil minuman dan makanan manis pada waktu kita nak kawal selera makan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Terima kasih Puan Hasiah sebab bertanya soalan. Ada kat sini, Alhamdulillah. Puan Hasiah, adakah saya menjawab soalan Puan Hasiah? Boleh tak komen? Terbaik. Itu kan. Dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak bantu lebih ramai lagi orang yang nak belajar cara kurus tanpa produk ni. Ini bukan produk kurus, ini adalah makanan yang kita buat dekat rumah secara homemade. Kita prepare dekat rumah dengan air tangan saya. Tu dia kan. Dengan air tangan saya. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Zuraini? Apa khabar? Tak faham? Tak faham. Tak faham. Ramai orang faham ni. Puan Siti Aina je tak faham. Tak apa Puan Siti Aina, kalau tak faham boleh fast forward pula. Patah balik ke belakang dan tu. Dan dengar balik Puan Ramlah Saleh. Ada tak Puan Ramlah Saleh kat sini? Dia bertanya kepada saya, macam mana nak bagi cepat turunkan berat badan? Ya coach, kan? Ini adalah soalan daripada Puan Ramlah Saleh. Ada tak Puan Ramlah Saleh dekat sini? Boleh tak komen? Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puan Ramlah Saleh dia tanya kepada saya macam mana nak bagi cepat turunkan berat badan. Saya nak bagi 3 cara. Cepat gila. Memang cara ni terbukti berkesan. Macam mana student kita ramai gila yang berjaya turunkan berat badan tanpa produk. Sorry coach, salah tajuk. Okey. Tak apa. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua diberikan kepada saya daripada Puan Ramlah Saleh. Dia tanya macam mana nak bagi cepat turunkan berat badan. 3 cara. Cara pertama, kita kena ada meal plan dengan makanan kegemaran kita. Okey. Kejap. Kita ada 2 option. Cepat tapi tak tahan lama. Tetap satu lagi, dia lambat nampak kesan tapi dia boleh tahan lama. Boleh tak komen sikit? Nak mana satu? Ada 2 option. Dia akan cepat dapat result tapi dia tak tahan lama. Satu. Nombor 2, pilihan kedua, kita nak dapatkan kesan kurus ni dalam tempoh jangka masa yang lama tapi kita boleh amalkan secara konsisten. Mana satu pilihan masing-masing? Boleh tak komen sekejap? Saya punya cara, honestly, saya suka ambil jalan yang biar lambat asal konsisten. Kan, Puan Siti Aina pun kata nak nombor 2. Puan Lina Ramli pun nak nombor 2. Puan Siti Sulilawari pun nak nombor 2. Acik Ros, Puan Rahmah Ima pun nak nombor 2. Saya pun pilih nombor 2. Sebab apa? Biar lambat asal selamat. Setuju tak? Macam cara saya, okay lah, kalau katakan saya nak jawab yang pertama lah. Kalau nak cepat kurus, nombor 1, kena makan makanan mengikut meal plan yang betul. Nombor 2, tak boleh ambil makanan yang berkuah. Jangan goreng kita punya makanan tu, jangan guna minyak langsung. Haram. Yang boleh, kita boleh masak macam contohnya ayam tu macam masak halia, masak black pepper tanpa menggunakan minyak. Kita boleh guna air fryer contoh. Kita kurangkan ambil nasi putih, kita gantikan dengan brown rice. Contoh, kita minum air secukupnya, tidur secukupnya. Bab makanan saya sentuhkan ni, tidak boleh ambil makanan yang mengandungi gula, tidak boleh mengambil makanan yang mengandungi apa lagi? Mengandungi minyak. Itu cara yang cepat nampak kesan. Memang cepat nak mampus. Saya pernah guna cara macam tu, memang cepat gila. Nampak kesan. Tetapi itu cara pertama Cara pertama. Cara nombor 2. Saya suka lagi cara nombor 2 ni. Cara nombor 2 ni, kita masih lagi bukan makanan kegemaran kita. Kita boleh makan makanan bergoreng. Kita boleh makan KFC, fast food, McD dan sebagainya. Kita boleh makan pizza. Kita boleh makan makanan yang berkuah. Kita boleh makan makanan yang sedap-sedap. Macam kat rumah saya ni ada masak ayam masak kurma, memang antara favourite saya. Saya akan makan kejap lagi. Petang tadi saya makan KFC. Lepas tu saya order Old Town White Coffee, hazelnut white coffee. Macam tiba-tiba terpromote Old Town White Coffee. Tak kenapa. Kasihnya. Kan?
So bila kita follow meal plan dengan adanya makanan kegemaran kita, apa yang berlaku kepada diri kita adalah kita akan dapat konsisten berdiet. Okey, kita akan dapat konsisten berdiet dalam tempoh jangka masa panjang. Kita masih lagi akan nampak penurunan berat badan, tapi tak secepat nombor 1. Cumanya yang berbeza yang kedua ni, kita boleh amalkan sampai bila-bila. Boleh faham tak? Siapa saja boleh faham? Kita boleh amalkan sampai bila-bila sebab apa? Sebab kita akan makan. Memang kita akan makan, memang kita akan memilih makanan lah. So let's say kalau katakan ada sesiapa kat sini yang berminat nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. Kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang pernah dapat meal plan dan dah dapat kesan penurunan berat badan yang terbaik? Boleh tak komen, saya pernah dapat meal plan? Boleh tak komen juga meal plan terbaik? Kalau katakan meal plan tu terbaik lah. Kalau rasa meal plan tu tak terbaik, ambil meal plan berat naik, itu jangan komen saya ambil meal plan jadi gemuk. Komen itu. Kalau katakan ambil meal plan jadi gemuk, tulis saya ambil meal plan jadi gemuk. Kalau katakan ambil meal plan nampak penurunan berat badan, jadi lebih sihat, nampak penyusutan saiz badan selain daripada berat badan susut, okey. Dan itu yang berlaku macam Puan Angle, dia pernah dapat meal plan, memang terbaik. Acik Ros pun kata Alhamdulillah pernah dapat, memang terbaik. Itu yang saya nak bagi tahu kat sini. Yang paling penting sekali adalah mereka yang follow meal plan betul-betul dia akan nampak kesan penurunan berat badan dan saiz badan dia semakin mengecil. Kan? Pernah dapat terbaik, Alhamdulillah. Puan Lina Ramli pun kata pernah dapat dan terbaik. Itulah poin yang saya nak sampaikan dekat sini. Okey, saya nak tunjuk gambar lah mereka yang pernah dapat meal plan dan dapat kesan penurunan berat badan dengan cepat dan segera. Siapa nak tengok sekejap, boleh tak komen nak tengok. Saya dah tunjuk gambar ni sebenarnya. Tapi saya rasa macam saya nak tunjuk lagi gambar ni supaya dah alang-alang terbakar tu biar rentung. Saya suka rentungkan orang sebab saya faham. Bila orang rentung, dia akan rasa macam nak buat kau-kau punya. Macam, boleh tak? Betul tak? Siapa nak tengok gambar? Boleh tak komen nak tengok gambar Saya nak tunjuk mereka yang pernah follow meal plan dan dapat kesan penurunan berat badan tu secara baik dan nampaklah dia punya bentuk badan dia selepas follow. Kan, saya tunjuk gambar sekejap. Siapa nak tengok boleh tak komen nak tengok, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Saya nak share screen kejap. Menatang Itik StreamYard ni dia boleh buat macam tu. Dia boleh tunjukkan macam ni je lah. So saya share screen, Zaz. Lepas tu buka dekat My Drive. Lepas tu pergi dekat testimoni in HDD. Saya nak cerita serba sedikit lah Saya nak share siapa yang student kita yang ada dekat sini. Yang pernah bagi gambar dekat saya lah Kalau yang tak bagi gambar kat saya tu macam saya cerita pasal dia. Okay, macam siapa? Macam Kak Yong ada kat sini. Mana Kak Yong? Ni Kak Yong. Kak Yong, dia mempunyai masalah berat badan, mempunyai masalah kesihatan termasuk tekanan darah dan sebagainya. Saiz badan dia macam yang baju putih ni Lepas dia follow cara kita, Alhamdulillah nampak penyusutan berat badan dia dan jadi lebih slim lepas ikut cara kita. Sama juga ini pun Kak Yong juga, before and after. Gambar yang baju hitam putih ni diambil pada waktu hari raya yang lepas. Gambar hijau ni ambil gambar bila Kak Yong? Boleh tak komen jap ambil gambar bila ni? Kan? Baju hijau ni, hijau pakai cap. Sama juga ini Puan Zuraini Ajmain pun ada kat sini juga. Nampak tak dalam tempoh 3 minggu kot. 3 minggu nampak dah dia punya pipi dia lebih runcing sikit. Dagu dia lebih runcing. Pipi pula lebih runcing sikit dia punya dagu dia. Right? Dan boleh ambil gambar sambil cekap pinggang. Itulah kita punya trademark. Ambil gambar sambil cekap pinggang lepas dah follow meal plan daripada kita. Sama juga macam siapa ni nama dia Puan Jazz. Yang paling penting sekali follow meal plan betul-betul memang terpaksa kurus macam diorang. Macam best tak? Siapa nak macam terpaksa kurus boleh tak komen. Saya nak terpaksa kurus. Right. Meal plan terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Aminah. Okay, nampak tak komen-komen daripada mereka yang follow meal plan. Memang kena follow meal plan. Memang kalau nak cepat kurus memang kena follow meal plan. Kalau kita tak follow meal plan, umpama kita bawa kereta tak ada GPS. Memang kita akan melilau, pusing roundabout sampai kiamat. Boleh faham tak? Okey, itu adalah soalan yang kedua daripada Puan Ramlah Saleh. Terima kasih Puan Ramlah Saleh yang bertanya soalan. Soalan yang ketiga, Puan Angle dia tanya soalan ni, Coach adakah baiknya atau sebaliknya
kalau kita ambil suplemen seperti fish oil or probiotic dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okey, soalan dia secara general, adakah kita sepatutnya ataupun boleh ambil suplemen macam vitamin, mineral yang kita boleh beli kat farmasi tu secara long term, secara bertahun-tahun. Kan? Badan tak berapa turun tapi kesian bertambah baik. Kesian bertambah baik. Macam mana tu? Saya nak tekan button show screen pun tak sampai hati. Okey. Puan Engel, dia kata macam ni, boleh tak kita ambil suplemen ataupun macam vitamin dalam tempoh jangka masa panjang? Jawapan saya boleh dan tak boleh. Sebenarnya kalau katakan kita nak ambil yang secara long term boleh, tapi kita kena cari yang mahal sikit. Biasanya yang jadi masalah kepada suplemen ni adalah dia punya badan kapsul dia tu. Itu yang macam kalau kita ambil dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia akan memberi kesan kesihatan lah. So that's why kita tak nak macam tu. Tetapi bagi saya, untuk peringkat awal berdiet, especially bila kita dah follow macam-macam jenis diet yang salah, kita mungkin dah dropkan metabolisme kita ke level yang bila kita follow cara macam mana sekalipun, berat susah nak turun juga. Kenapa? Metabolisme tak bercantik. So that's why untuk peringkat awal, okay, dengar, untuk peringkat awal memang saya sarankan untuk mereka yang baru follow meal plan untuk ambil certain suplemen yang bersesuaian dengan diri. Bukan suplemen beli dekat Shopee ataupun beli dekat entah mana-mana online seller, bukan. Tetapi suplemen yang saya cakap kat sini adalah suplemen seperti vitamin, mineral dan sebagainya. Contoh vitamin, multivitamin, vitamin C, vitamin D. Contoh mineral macam kalsium, macam iron, macam zinc. Macam fish oil pun kira part of the mineral juga yang badan kita tak boleh nak produce dengan sendiri. Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Jawapan saya tak digalakkan ambil jangka masa yang panjang sekiranya kita ambil yang level-level yang murahan punya, bukan murahan lah, kira level-level biasa-biasa punya suplemen. Yang tak biasa-biasa tu macam yang mahal-mahal punya, yang jenis macam kalau kita beli tu harga dia satu papan tu memang harga dia ratus-ratus lah. Boleh ambil sebabkan dia ambil daripada bahan yang organik. Macam itulah. Hai Puan Rosita Ismail. Okey. Faham Alhamdulillah Puan Tuan Azmi faham. Siapa faham lagi? Puan Sulilawari pun faham. Okay, ramai faham kat sini. So itulah soalan ketiga daripada Puan Engel. Terima kasih Puan Engel sebab bertanya soalan. Ada tak Puan Engel kat sini? Puan Engel di sini boleh tak say hey? Macam apa pula. So, saya nak jawab soalan seterusnya daripada Puan Haslina Ramli aka Puan Lina Ramli yang komen faham tu. Dia bertanya kepada saya, bagaimanakah cara untuk kita dapatkan berat yang seimbang terutama dalam membuang lemak dalam badan. Saya biasa beli dari farmasi atau wasit Kautim. Double thumbs. Double thumbs up. Okey, soalan daripada Puan Haslina Ramli, macam mana caranya untuk kita dapatkan berat badan yang seimbang? Macam mana? Jawapan dia masih lagi follow meal plan. Saya bukan nak promote meal plan sangat tau sebenarnya. Bagi saya meal plan tu membantu. Meal plan tu umpama sebuah kereta yang nak bawa kita ke destinasi ke mana kita nak pergi. Alright? Tetapi pemandu dia kena kuat. Pemandu dia kalau katakan dia tak follow meal plan sekalipun, dia nak follow cara apa sekalipun, naik basikal ke, nak pergi ke destinasi dia, jalan kaki ke, sampai juga. Tetapi cepat lambat lah kan. Okey, bagi saya meal plan tu kalau tak nak ambil daripada saya sebab kata saya tak handsome katakan. Hai Sang Surya, Waalaikumsalam. Produk ni, program ni makan produk ke? Tak Puan Sang Surya. Kita tak promote produk, kita hanya suggest mereka untuk follow cara diet tanpa produk dengan menggunakan ilmu. So that's why kita buat sesi Q&A macam ni untuk menjawab kebuntuan ramai mereka yang sedang menonton kita sekarang ni, terutamanya dalam proses nak turunkan berat badan tanpa produk. Alright? So, macam saya cakap tadi, follow meal plan. Macam mana kita boleh dapat turunkan berat badan dengan baik. So, cara dia kita kena dapatkan makanan yang berada dalam kategori kalori defisit. Kejap, saya tulis pula kat sini. Kalori defisit. Kalori defisit. Dalam meal plan yang kita bagi, dia punya point yang kita nak highlightkan dekat sini adalah kita letakkan kalori defisit punya elemen dekat dalam meal plan.
So that's why bila mereka yang follow meal plan daripada kita, memang seawal 7 hari dah nampak kesan. Penurunan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Boleh tak saya nak tanya dekat sini, siapa kat sini yang pernah dapat meal plan, kemudian bila follow meal plan, berat badan dia turun sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Sesuai dengan apa yang saya cakap tadi. Boleh tak komen? Kan? Boleh tak komen siapa kat sini pernah follow meal plan dalam tempoh 7 hari, dia dapat turunkan berat badan sebanyak 2-3 kilo. Kita tengok siapa yang komen. Sampai 2 kilo ke 3, kalau lebih pun bagi tahulah. Kalau kurang nak bagi tahu, terpulang. Cek komen sikit seawal 7 hari. Hai Puan Iza Zack, apa khabar? Kalau katakan ada, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen saya dapat meal plan. Puan Lina Ramli berjaya turunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Katanya. Okay. Up Puan Sulilawari. Kenapa tiba-tiba dia hubungi? Oh tu, okay. Apa tadi? Okay. So, faham tak? Siapa sini faham? Boleh tak kalian faham? Siapa lagi student kita pernah buat meal plan ni? Takkan Puan Lina Ramli seorang je. Tak apa, kalau katakan Puan Lina Ramli seorang je, saya nak buka lagi saya punya share screen ni. Saya nak cerita seorang per seorang. Saya mula-mula turun 2 kg saja. Alhamdulillah, mula-mula turun 2 kg. Kadang-kadang orang nak kurus ni, nak turunkan berat badan, bercinta, berkicap nak kurus. Sedih. Saya nak cerita sikit pasal salah seorang daripada bekas student saya lah. Okay, akak 2 kilo. 2 ke 3 kilo lah tu. Penting dia. Okay, saya nak tunjuk sikit gambar salah seorang daripada bekas student saya yang follow meal plan dan nampak kesan. Ini. Nama dia adalah Puan Alia Lim. Ataupun nama Facebook dia dulu Puan Iris Kim. Dia dah tak ada Facebook dah. Dia dah tak dengan Facebook dah. Dia sekarang ni main IG. Okey. Puan Alia Lim dalam tempoh 3 hari dia berjaya turun 3 kilo. Sehari sekilo dia berjaya turunkan berat badan. Daripada asalnya pakai baju double XL dan dah berani dah pakai baju saiz XS dalam masa 26 hari. Dan cerita sikit macam ni pun sama juga, dalam tempoh 2 minggu dia berjaya turunkan berat badan sebanyak 7.2 kilo. Buat apa? Follow meal plan. Okay, saya nak tunjuk gambar lain. Siapa dekat sini macam ni Puan astagfirullah, siapa nama dia? Puan Kamalia, Puan Karmilah Kadi. Lama sangat student saya ni dah lama saya tak ingat nama dia. Dia asal saiz baju saya tak ingat, tapi dia berjaya turunkan sebanyak 12 kilo dalam masa 30 hari. Aja gila dapat turun 12 kilo dalam masa 30 hari. Dia follow meal plan semata-mata. Follow meal plan. Siapa lagi yang pernah follow meal plan dan nampak kesan berbelas-belas kilo turun? Ni, nama dia adalah Puan Ju Izzatul. Follow meal plan berbelas-belas kilo dia berjaya turunkan berat badan. Macam best ke best bila kita dapat turunkan berat badan secepat itu tanpa produk. Tanpa produk, tak guna produk langsung. Senam lah kan, tipulah tak bersenam. Mana-mana orang yang suruh okey puan kalau katakan nak kurus, puan tak payah bersenam, guna produk ni je. Itu namanya penipu besar. Cuba cek bawah badan ada tak bau hancing. Kalau ada, hashtag sedih. Alright, so itu adalah yang seterusnya soalan daripada Puan Hasina Ramli. Memang kena follow meal plan dan kalau boleh cuba try bersenam. Bersenam, nama senaman itu bukan jogging, bukan buat cardio, tetapi nama senaman itu adalah strength training. Dia akan membakar lemak dengan lebih cepat. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kita nak lebih ramai lagi orang nampak cara kita ni supaya mereka follow dan mereka tak membazir duit membeli produk kurus yang besar kemungkinan akan memberi side effect yang negatif kepada kesihatan mereka. Ada student saya, dia follow meal plan, dia follow produk kurus. Apa yang berlaku kepada diri dia, terus dapat tekanan darah tinggi. Sedih gila kot nak kurus ni, tapi dapat tekanan darah tinggi, sedih gila nak mampus. Cepat penat buatnya. Betul lah, memanglah kita memang cepat penat, tapi kita buat slow-slow, tak perlu paksa. Tapi yang penting kita kena faham, kita kena ada, nama dia adalah progressive overload. InsyaAllah.
Nampak kesan. Boleh faham Puan Hasina Ramli, adakah saya menjawab soalan? Kena cara macam mana? Pertama, follow meal plan. Kedua, senaman nama adalah strength training. Nombor 3 adalah kita kena kawal stres. Sebab bila kita kawal stres, kita akan fokus lebih kepada kestabilan hormon. Sebab stres memainkan peranan sangat gila penting terhadap kestabilan hormon yang baik. That's why dalam kita punya weekly group coaching pada bulan ini, salah satu tajuk dia adalah berkenaan dengan macam mana kita boleh kawal stres dengan menggunakan teknik biomekanik. Saya tulis kat sini. Kita akan buat satu tu, dia adalah weekly group coaching kepada student kita. Saya just nak beritahu, siapa sini student kita yang masih aktif, boleh tak komen saya masih aktif. Pada 26 Ogos 2021 jam 9 malam, kita akan buat nama dia weekly group coaching. Okey, yang mana kita akan sentuh tentang apa tahu, teknik biomekanik kawal stres. Yang ni kita akan share dalam kita punya weekly group coaching kepada mereka yang susah gila nak kawal stres, rasa macam nak marah orang je kerap, rasa nampak suami tu rasa macam dia punching bag, rasa macam nak tumbuk je semua orang kat sekeliling kita. Bermaksud mungkin kita ada kawal stres, mungkin kita ada masalah stres. Jadi apa kita buat? Cuba try dapatkan akses dalam kita punya weekly group coaching. Hanya student kita sahaja akan dapat akses ni. Kita akan buat weekly group coaching pada hari Khamis, malam Jumaat. Lepas kita baca Yasin, kan? Kita akan ada buat weekly group coaching lah. Tajuk dia adalah teknik biomekanik kawal stres. Memang terbaik untuk kita kawal stres dalam keadaan macam mana sekalipun. Walaupun kita tengah stres, kita akan dapat kawal dengan terbaik. Okay, so itu pun akan membantu juga kita yang nak turunkan berat badan dan seimbangkan, especially nak membuang lemak lah. Okay, saya nak jawab soalan seterusnya daripada Puan Fatimah. Ada tak Puan Fatimah? Saya tak tahu status macam mana sebab saya happy je. Power gila Puan Hasya. Saya rasa mungkin Puan Hasya selalu makan happy meal. Sebab tu dia happy. So kalau ada happy meal tu bermaksud tak apalah. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan keberapa saya pun tak ingat. Terima kasih kepada komen masih aktif. Saya nak ni sikit lah. Macam saya dapat. Okay, saya nak bagi tahu sikit. Siapa kat sini yang rasa, siapa kat sini yang baru lagi kenal saya? Boleh tak komen baru first time tengok muka saya? Boleh tak komen? Kalau katakan baru kenal saya dan nak mengetahui lebih lanjut macam mana cara kita bantu ramai orang, seramai 1,715 orang setakat ni yang dah berjaya turunkan berat badan dengan menggunakan kaedah kita ni, boleh komen Z2S. Okay, komen Z2S sebab nanti kita akan buat satu webinar yang bernilai RM199 secara percuma. Untuk apa? Untuk mereka yang nak faham macam mana cara kurus yang mudah tanpa menggunakan sebarang produk. InsyaAllah saka kita akan hubungi Puan Sulilawari yang komen Z2S ni. Untuk apa? Nampak tak saka kita? Saka kita dah bertindak. Nanti saka kita akan PM Puan Siti. Puan Siti dah saya panggil Puan Siti atau Puan Wari untuk mendaftar dalam kita punya webinar yang bernilai RM199 secara percuma sahaja. Dah join semalam, kau team yang dah join tak apa, nak join lagi tak ada masalah, tapi kalau boleh cuba bagi peluang pada orang lain yang belum join lah, sebab konten juga sama je. Right, cuba boleh komen Z2S, nanti saka kita akan PM. So itu saya akan explain macam mana kita boleh kawal berat badan kita dengan menggunakan 3 kunci master key kurus kita supaya kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Baik Puan Wari. Alright, so soalan seterusnya daripada Puan Siti Fatimah. Puan Fatimah, saya dah ambil meal plan. Berat badan saya dari 57 turun ke 56. Tekanan darah pun makin okey. Tapi saya nak tanya, macam mana nak variasikan protein? Boring juga asyik makan ayam saja. Okey. Terima kasih kepada Puan Fatimah. Okey, Puan Fatimah punya cerita, pertama dia dapat follow meal plan. Dia dah dapat meal plan. Okey, dia dah dapat meal plan. Lepas tu apa? Dia dapat meal plan. Kejap, saya nak
Ni, okay. Dia dah dapat meal plan, lepas tu berat badan dia turun 1 kilo. Alhamdulillah. At least turun 1 kilo. Ketiga, cerita pasal dia, Puan Fatimah ni, dia punya bacaan tekanan darah dia pun dah makin baik. Kenapa? Sebab kita percaya. Siapa sini percaya, bila kita ubah corak pemakanan yang sihat, insya-Allah, okay, insya-Allah kita akan dapat meningkatkan tahap kesihatan kita. Alright. Nanti saya akan jawab Puan Ramlah Saleh, kita dah jawab soalan ke berapa. Saya banyak soalan sebenarnya. Tapi Puan Ramlah Saleh, Puan boleh patah balik ke belakang. Alright. So, siapa sini nak tahu? Ini untuk student kita yang dah dapat meal plan. Terutama yang dapat meal plan, lepas tu pula macam nak tahu macam mana cara nak memvariasikan meal plan yang ada supaya tak bosan makan binatang yang sama setiap hari. Saya nak tunjuk sikit, boleh tak komen nak tengok, boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tengok. Macam manakah cara kita ni boleh bantu, macam manakah cara meal plan kita ni boleh divariasikan dengan makanan yang macam-macam. Ini untuk student kita yang dah dapat akses dalam Black Magic Mentoring. So kita macam mana tahu? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak komen dah ready sikit? Kalau dah ready boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen dah ready. Saya nak tunjuk satu cara, satu kaedah macam mana student kita yang dah dapat meal plan boleh variasikan meal plan mereka dengan cara yang mudah dan cepat tanpa buang masa. Saya tak nak kita kurus ni teragak-agak. That's why kita sediakan platform, nama dia adalah Portal Black Magic Mentoring, supaya bila ikut memang korang terpaksa kurus lah. Okay, saya nak go through sikit sebelum kita nak pergi ke portal BMM ni. Saya nak tunjuk sikit ke bawah. Ini testimoni kita. Dia dapat turun sampai 14 kilo sebulan. Masalah kencing manis dia normal lepas follow cara kita. Yang ni pula dapat turun 12.4 kilo dalam masa 30 hari, 26 hari sorry. Yang ni pula dapat, dia terkejut bila follow meal plan. Dia rasa macam, biar betul, macam tak percaya. So boleh klik kat sini, baca review selanjutnya. Okay. Tapi ini kita bersinggah je lah So far kita dah bantu seramai 1,710 orang. Number ni tak updated, kita dah bantu seramai 1,715 orang dah. Okay, now untuk student kita, okay, kita boleh baca lah testimoni semua kan, dia orang biar kurang berat badan sebagainya. Ini Puan Hasina Ramli. Hai Puan Hasina Ramli, ada dekat sini. Cerita pasal Puan Hasina Ramli pun ada dekat sini. Okay, macam mana pergi kat student Batak? Sebab kita nak berikan akses ni kepada student Batak Fitness saja. Okay, student Batak pergi ke bahagian portal Black Magic Mentoring. Nampak tak mouse saya? Boleh tak komen nampak tak mouse saya? Ketik kat sini, nama dia adalah portal BMM. Lepas tu untuk student kita dah bagi dia akses username password. So apa yang saya nak pergi kat rahsia asas kurus part 1. Klik kat sini, kecek kat masuk ni. Terima kasih Puan Wari sebabkan bagi saya star. Rasa macam superstar pula saya. Kemudian masukkan username dan password. Untuk saya punya username password adalah saya punya username password. Okay. Okay, dekat Zaz. Okay. Lepas dah masuk kita akan dapat yang ni best. Untuk mereka nak memvariasikan makanan, dia kena tengok lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5. Kelima-lima lesson ini akan dapat bagi dia faham macam mana nak tukarkan nasi tu kepada pasta. Macam mana nak tukar ayam tu kepada ketam. Contoh kalau nak makan ketam. Kalau bosanlah makan ketam, nak beli pun mahal. Saya tengah nak beraya haji ni, saya nak makan daging. Okey, boleh beli daging dan makan. Macam mana cara kita nak kira kalori daripada masakan yang dimasak, yang kita makan. Okey, dengan cara macam ni kita boleh memvariasikan makanan, apa pun makanan sekalipun. Kita tunjuk secara bervideo, bukan bertulis. Saya faham kadang-kadang bila kita bagi yang bertulis mengantuk. So kita bagilah bentuk bervideo macam ni, memang kita akan faham. Saya akan tunjuk sekali cara dia macam mana. Secara praktikal kita akan faham. Memang saya nak mereka yang ambil meal plan dan dah tahu macam mana nak memvariasikan meal plan. Saya sumpah mereka terpaksa slim dan sihat dan cantik. Macam ramai student saya bila follow cara kita. Macam best tak?
So menjawab soalan tak Puan Fatimah? So tahniah Puan Fatimah sebabkan berjaya turunkan berat badan dan berjaya normalkan bacaan tekanan darah. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Wari. Puan Wari tanya saya 3 soalan. Okey. Puan Wari, ada tak Puan Wari dekat sini? Dia tanya saya, pertama, selain meal plan yang coach kasih, boleh ke kita ambil suplemen lain? Contoh, sebelum tidur tu kita minum vitamin. Boleh Puan Wari, Puan Wari boleh, dengan syarat vitamin tu adakah ianya mengikut kepada keperluan kalori kita. Kalau tak, kalau dalam hari tu kita dah makan lebih daripada keperluan kalori, tolong jangan ambil sebab nanti dia akan consume kita punya kalori. Dia akan consume kita punya what we call that, kita punya whole overall kalori kita pada hari tu. Okay, soalan nombor 2, boleh ke kita ambil makanan lain selain meal plan yang coach kasih, contoh coklat dan makanan ringan lain, ke kena puasa semua tu? Jawapan saya boleh. Untuk pengetahuan, pagi tadi saya minum kopi. Biasalah minum kopi. Lepas tu saya macam malasnya nak makan roti. Saya pagi tadi benda pertama yang saya masuk dalam mulut saya adalah dark chocolate. Dark chocolate? What in the world is this? Fitness coach apakah yang makan coklat pada waktu pagi? Sebenarnya boleh, asalkan kita tahu berapa banyak kalori kita. Dia punya soalan ni, soalan pertama dan soalan kedua ni dia berkait rapat dengan soalan siapa tadi tu pasal boleh tak makan benda lain. Boleh, asalkan kita tahu berapa banyak keperluan tenaga kita sehari. Dan tenaga kita boleh derive kita punya meal plan tu daripada kita boleh derive makanan kita yang Puan Wari nak makan ni, macam coklat ke, makanan ringan ke, daripada meal plan saya bagi tu. Cuba tengok lesson 1, 2, 3, 4, 5 tu, tak faham boleh tanya dalam kita punya portal access apa bukan access, apa ni, weekly progress monitoring nama dia. Itu kita bagi untuk student kita supaya saya dapat tahu progress masing-masing dan challenge yang sedang dialami oleh student kita, macam mana mereka ni dapat turunkan berat badan. Contoh, okay, saya nak buka sikit lagi saya punya screen dekat sini. Kita pergi balik dekat bahagian ni, dekat bahagian portal Black Magic Mentoring. Katakanlah saya dah follow meal plan tu, saya tak faham. Dah tengok dah lesson 1, 2, 3, 4, 5, semua dah tengok dah lesson, tapi satu apa pun tak faham. Jangan takut, kita bagi support selama 30 hari. Kalau you all ambil meal plan bersama dengan kita, cara dia macam mana? Pergi kat student Batek, pergi dekat bahagian penilaian mingguan student Batek Fitness, ketik kat sini, cepet kat situ. Okey, isi progress anda di sini, dan progress ni bukan setakat progress tetapi kita boleh bertanya soalan juga. Contoh, coach, saya dah follow meal plan, berat saya tak turun-turun, kenapa itu saya akan explain satu persatu. Kalau katakan saya rasa macam perlu, saya akan suggest, saya akan PM dia directly. Puan kena buat macam ni Puan sebenarnya kan, gitu. Sebab saya rasa kadang-kadang ada setengah orang saya tak boleh nak share dalam weekly group coaching. Dia punya soalan yang saya nak jawab tu. Sebab apa? Sebab dia macam terlalu private sangat. Especially yang melibatkan private punya benda. Boleh faham tak? Private punya benda ni macam ni. Okay, soalan ketiga, ada pantang larang tak semasa kita buat meal plan ni dan konsum sesuatu selain elak daripada makanan goreng? Jawapan saya ada. Cuba elakkan daripada kita berjalan di bawah ampayan. Dan cuba elakkan daripada kita letakkan, dia tak ada pantang. Dia pantangnya adalah pantang tolong jangan langgar meal plan. Meal plan tu yang paling penting sekali adalah kita kena faham meal plan tu apakah fungsi dia. Meal plan tu adalah hanya sebagai template. Template untuk kita follow. Dan lepas tu komitmen kita untuk kita belajar. That's why kita create macam ni. Untuk student titanium, contoh student titanium kita, saya akan direct coaching dia, saya akan bantu dia, pimpin tangan dia untuk dia dapat sampai ke destinasi selama 30 hari. Barulah senang dia kurus tanpa berat. Terima kasih Puan Wari yang tag rakan-rakan yang mungkin akan dapat manfaat daripada cara kita. Boleh faham tak sebenarnya? Kita boleh makan apa sahaja, tidak ada pantang. Melainkan kalau kita makan makanan yang tak halal dan makan makanan curi, tak boleh tu.
Selagi makanan tu halalan thayyiban, makanlah. Okay, siapalah saya untuk menghalang. Melainkan kalau doktor cakap, puan jangan makan benda ni, nanti puan punya bacaan gula akan meningkat. Itu dengan cakap doktor lah. Tetapi so far kalau tak ada sebarang kesihatan, masalah kesihatan, boleh je makan apa saja. Yang penting kita tahu berapa banyak yang sepatutnya kita makan, jadi kita kawal portion. Macam mana nak kawal portion, that's why kita kena tahu berapa banyak keperluan tenaga kita sehari. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham, boleh tak? Komen boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook lah ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Wari. Okay, so itu adalah soalan daripada Puan. Terima kasih Puan Wari bertanya saya 3 soalan. Sebenarnya ketiga soalan ni adalah soalan yang lebih kurang sama je. Dia punya keyword dia kena tahu berapa banyak keperluan kalori sehari. Kena tahu berapa banyak yang dia patut makan. Kawal portion, itulah jawapannya. Jadi lepas dah faham semua itu, kita boleh makan apa sahaja yang kita nak. Terima kasih yang kami faham. Alright, seterusnya soalan daripada Puan Rahmah Irma. Saya boleh masuk, Tuan Ahmad Mizhar. Baik. Soalan seterusnya daripada Puan Rahmah. Okey. Salam coach. Waalaikumsalam. Jarak antara sarapan dan tengah hari lunch, tak boleh ke ambil apa-apa makanan untuk hilangkan pedih ulu hati sebab gastrik? Jawapan saya boleh. Siapa kata tak boleh? Macam ni. Meal plan yang kita dah bagi tu, kita dah susun. Pagi, breakfast makan apa. Okay. Snack lunch makan apa, snack petang makan apa, lepas tu pula contoh lagi malam makan apa, snack malam makan apa. Pendek kata sehari tu kita susun, dia boleh makan 5 ke 6 kali makanan yang dia boleh makan. Let's say untuk kes macam Puan Rahmah, kalau dia waktu pagi tu dia rasa macam gastrik, sebabkan dia mungkin dia gastrik ataupun ada masalah GERD, dia boleh ambil snack petang tu bawa ke pagi supaya dia dapat kawal sikit. Dan saya juga sarankan untuk Puan Rahmah untuk ambil apa tahu, untuk minum samping. Minum air secukupnya sebab itu dia akan macam dissolve kan ataupun dia akan macam dilute kan acidic punya level dalam perut kita supaya kita macam tak begitu pedih sangat ulu hati. Ataupun kalau payah sangat macam kita dah makan juga pada waktu pagi tu pun, saya cadangkan untuk ambil Gaviscon. Gaviscon tu adalah sejenis ubat yang kita boleh beli dekat farmasi. Even dekat 7-Eleven pun ada jual Gaviscon. Dia boleh menyelesaikan masalah pedih ulu hati. Meal plan kita fleksibel. Kita boleh susun. Macam tadi ada siapa tanya tadi, student titanium kita tanya, coach macam mana saya nak makan kalau kata saya nak puasa esok mengikut meal plan? Jawapan saya simple, susun. Waktu pagi tu makan apa, contohlah kan, waktu kita nak bersahur, kita ambil makanan lunch, kita bawa ke sahur. Okay, dan saya cadangkan juga untuk yang nak bersahur, yang dah ada superfood, ambil superfood pada waktu sahur juga. Selepas ataupun sebelum makan nasi, katakan makan nasi waktu kita bersahur nanti. Kemudian jangan tidur. Ubat gastrik putih boleh minum tak? Boleh. Tidak ada masalah. Okay, sekejap. Puan Lina Ramli, ubat gastrik putih hospital coach boleh minum tak? Jawapan saya boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey. Kita kena susun kita punya jadual pemakanan mengikut waktu kalau katakan kita puasa. Untuk kes macam gastrik kita pun boleh susun juga. Kalau rasa pada waktu tu kita dah tahu by circle, by dia punya jadual dia pada waktu 10 pagi tu kita akan sakit perut, kita makan pukul 9 awal sikit ataupun kita makan lebih sikit. Macam mana nak check kalori? Itu pun kita ada tunjukkan dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring. Okey. Dekat mana? Saya buka lagi saya punya screen. Dekat mana kita klik kat sini. ZAS. Pergi dekat bahagian my account. Portal BMM. Portal BMM. Okey. Kemudian pergi dekat, okey, untuk freemium ni free. Yang tak register pun boleh tonton. Okay. Yang ni member only, yang register pun boleh tonton. Yang member tu maksudnya dia tak ambil yang free membership lah. So dia boleh tonton kat sini. Untuk yang student kita yang masih aktif, dia akan dapat akses 1, 2. Rahsia asas kurus part 1. Rahsia asas kurus part 2. Rahsia asas kurus part 3. Senaman efektif. Mentality sukses kurus. Hormonal mastery kita bagi. Rahsia kurus advance 1, rahsia kurus advance 2,
untuk soalan daripada Tuan Ahmad Mizhar. Dia pergi dekat sini, rahsia asas kurus part 1, ketik dekat masuk, okey, dan kita boleh tengok dekat mana. Soalan dia macam mana nak tahu berapa banyak keperluan kalori, macam mana nak tahu keperluan tenaga sehari. Samalah tu. So ketik kat lesson 2, tengok kat sini, ambil bervideo saya ajar. Tunjuk secara bervideo. Senang lagi bersuluh jawapan tu. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Dan seterusnya Puan Haslina Harun. Cik Na tak Cik Na? Cik Na? Oh Cik Na. Okey, Cik Na bertanya, Assalamualaikum coach, yang bijak bestari. Terus rasa macam jadi lawyer, jadi macam hakim. Yang bijak bestari. Apa beza makanan whole meal, whole grain dan multigrain? Cantik. Terima kasih soalan tu. Okey. Cik Na tak ada tak Cik Na? Ya. Saya rasa macam semua dah tidur ni. Hello. Boleh tak komen? Dah ready tak untuk mengetahui soalan? Dan dia tanya kepada saya, apa beza antara whole meal, whole grain dan multigrain? 3 benda ni. Okey. Mungkin ada yang tak terfikir nak tanya, tapi that's why kita buat sesi Q&A ni. Sebabkan kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang kita tak terfikir dan secara tak langsung kita pun dapat jawapan. Jawapan kepada Puan Haslina Harun ni, cuba bayangkan whole grain tu adalah sejenis makanan yang dah dituai daripada ladang. Contoh gandum ataupun beras, betul kan? Itu semua adalah whole grain. Cik Na jawab soalan Cik Na ni. Okey, whole grain tu adalah sejenis makanan macam gandum yang tak diproses, diambil secara raw, dicuci dan dia macam kecil-kecilkan sikit dan dia buat macam roti contohnya, ataupun diletakkan dalam oats dan sebagainya. Itu adalah whole grain. Dan whole meal ni pula, daripada whole grain tu diproses, dijadikan tepung, lalu dibuatlah roti. Assalamualaikum, orang mengandung boleh ke minum superfood? Jawapan saya boleh, tak ada masalah. Okey, superfood ni adalah makanan organik, bukan bahan kimia. Okey, sama semula. Whole meal tu adalah hasil byproduct daripada whole grain yang diproses menjadi tepung lalu dibuat roti contohnya, ataupun dibuat benda lain. Buat macam macam wrap ke, ada kan wrap whole meal kan, macam tu. Kedua-dua whole meal dan whole grain ni, kedua-duanya mempunyai fiber yang tinggi. Memang terbaik untuk mereka yang mempunyai masalah kencing manis. Memang terbaik untuk mereka yang mempunyai masalah susah nak melawas. Walaupun whole grain tu dah diproses daripada, whole meal tu dah diproses daripada whole grain. Dan dari multigrain pula adalah gabungan antara byproduct whole grain tadi dengan tepung putih. Contoh tepung putih. Macam kita buat roti tu ada 2 gabungan daripada whole meal dan juga daripada yang dah di bleach, tepung yang dah di bleach, macam tepung putih tu kan. So digabungkan kedua sekali, dapatlah multigrain. So multigrain ni GI dia tinggi sikit, tak sesuai untuk mereka yang ada masalah kencing manis. Okey, multigrain ni pula dia tak ada fiber yang tinggi. So bila kita makan roti multigrain ni, kita mungkin akan rasa macam lapar balik dengan cepat. Antara 3 tu mana yang terbaik, saya tetap akan pergi kepada whole grain, kedua whole meal, paling ketiga kalau tak ada sangat barulah multigrain. Multigrain ni level-level semacam atas sikit daripada roti putih tu lah. Roti putih tu memang purely daripada tepung putih. Macam multigrain dia ada gabungan tepung putih dengan tepung whole meal. So dapatlah macam level-level up sikit lah. Tapi paling power sekali whole grain. Cumanya secara market whole grain ni tak begitu famous sebab tak sedap. Dia tak sedap tu, dia macam tak sesuai sangat untuk ramai tekak dekat Malaysia ni. So tekak Malaysia makan nasi lemak, so paling sesuai ambil macam ni lah, macam roti putih lah. So secara marketnya whole grain dengan whole meal tak dapat sambutan sangat sebabkan tak berapa sedap. Jadi kalau kata kita nak kurus, kita ambil lah whole grain ataupun whole meal. Kalau rasa macam tak kisah sangat, ambil lah mana-mana pun. Mak
Siti Ainul Mardiah, mak kita boleh ambil ni superfood sebab mak ada. Oh, juga ni ada siapa ni? Apa, terima kasih. Alright. So, apa tadi? Soalan seterusnya daripada Puan Siti Aina. Cik Siti Aina. Allah. Cik Siti Aina. Oh, Cik Siti Aina. Ada tak lagi kat sini? Saya punya phone dah mati. So, terpaksa charge. So, saya punya soalan terpaksa dibuka pakai phone lain pula. Alright. So, soalan seterusnya daripada Puan Cik. Sebab umur dia masih muda lagi. Mana? Alamak, hilang. Siti Aina nama dia. Siti Aina ada tak Siti Aina kat sini? Tak ada kan? Dia tanya, Assalamualaikum Coach, nak tanya soalan boleh? Nombor 1, Coach, saya ni jenis suka makan makanan barat. Jadi Coach, saya nak tanya adakah ia boleh dimakan sebab makanan barat banyak yang berkalori tinggi. Adakah ia sihat untuk kita makan? Contoh seperti pizza, spaghetti atau makanan yang lain. Dan satu lagi Coach, Maggi kari boleh tak makan? Okey. Kan kata kami cakap bila kita dah biasa makan roti wholemeal, whole grain, roti putih dah tak sedap. Okey. Baik. So soalan dia adalah apa? Kalau katakan jenis suka makan western, sebenarnya makanan western kadang-kadang lebih sihat daripada Malaysia punya makanan. Contohnya macam makanan Mediterranean diet, macam bahagian-bahagian belah-belah Mediterranean punya makanan western lah tu. Dia macam makan salad campurkan olive oil, campur makan avocado selama muda. Sebenarnya itu makanan lebih sihat lagi, dah dijadikan satu diet pula tu kat situ. So kita tak boleh nak katakan western diet ni semua tak okey. Sebenarnya semua diet kita boleh follow. Tinggal soalan dia sama ada kita mampu tak nak follow cara diet tu sampai kiamat. Kalau tak boleh, bermaksud kita rasa kita macam tak dapat nak konsisten dalam berdiet. So sebenarnya jawapan kepada Puan Siti Aina ni, boleh je nak makan pizza, spaghetti, nak makan Maggi kari ke, Maggi pedas yang macam yang ghost pepper ke, boleh. Dengan syarat nombor 1, jangan ambil makanan macam tu dengan kerap, terutamanya Maggi, sebab Maggi dia mengandungi MSG, monosodium glutamate, yang boleh menjadikan kita punya, akan memberikan masalah kesihatan lah masalah kesihatan. So sedap tetapi memberi impak negatif kepada tahap kesihatan. Macam Siti Aina muda lagi, saya tahu dia muda lagi berdasarkan apa profil dia dah sharekan kepada saya. Yang seterusnya pula adalah apa? Kita boleh makan tapi kita kena kawal portion. Kita kena tahu berapa banyak kalori yang kita perlu ada setiap hari supaya kita masih lagi boleh makan sedap-sedap dan kita boleh lagi turunkan berat badan. Puan Zarida Badarudin tanya, kalau tengah malam lapar makan apa? Jawapan saya makan buah. Ataupun kalau tengah-tengah malam, biasanya tengah malam buat apa saya tak tahu, boleh juga makan hati. Makan hati lah. Tapi basically sebenarnya memang kalau stay up malam memang automatik kita akan rasa lapar walaupun berapa makan nasi. Right. Terima kasih kepada Puan Cik Siti Aina yang bertanya soalan. Saya harap Cik Siti Aina ada kat sini dah lagi. Next soalan Puan Noriani Rosli. Assalamualaikum Coach, kalau nak kurangkan berat badan boleh tak minum air manis? Jawapan saya boleh, asalkan kita tahu berapa banyak keperluan kalori kita sehari. Kalau kita tak tahu berapa banyak keperluan kalori kita sehari, insya-Allah memang terpaksa kita tak tahu nak berat badan kita naik sebab apa, turun sebab apa. So that's why kita nak in control, that's why kita menggalakkan untuk kita Hello, dengar tak suara saya? Ting tong, dengar tak suara saya ting tong? Boleh. Ada Sorry, saya tukar mic. Saya pakai mic yang bulu-bulu macam ni. Barulah sedap suara saya, barulah suara saya macam bulu perindu. Barulah macam nanti korang yang nak tak tidur malam tu macam Puan siapa? Macam siapa Puan tadi bertanya soalan ni? Yang Puan Zarida Badarudin, kod-kod lah kan, nak tak tidur malam, nak dengar Facebook live saya, dengar suara saya macam bak bulu perindu, guna mic yang berbulu-bulu ni.
barulah berbaloi untuk tak tidur malam. Alright, dah okey suara saya? Alhamdulillah, dengar. Alhamdulillah. Kau tim. So, soalan daripada Puan Noriani Rosli saya dah jawab. Boleh tak minum air manis? Jawapan saya boleh. Kecuali kalau katakan Puan Noriani Rosli ada masalah kencing manis, please elakkan sekejap. Alright. Kedua, kalau katakan Puan Noriani Rosli tak bersenam, please kurangkan. Elakkan dan kurangkan, dua benda berbeza. Elakkan kalau katakan yang ada masalah penyakit kencing manis. Alhamdulillah. Kurangkan kalau tak ada masalah kesihatan tapi takut terbentuknya lemak yang baru. Jadi kita kena kurangkan mengambil air manis. Boleh ambil tapi kena kawal. Tak boleh ambil sesuka hati, air manis tu macam air kosong. Boleh faham So itulah soalan daripada Puan Noriani Rosli. Saya pun nampak lagi ada beberapa orang bertanya saya soalan dekat posting saya yang lain. Kejap, mana tadi? Ada lagi soalan ni. Alright, lagi Puan Cik Jamilah bertanya saya soalan, kalau makan telur setiap hari boleh meningkatkan kolesterol? Jawapan saya boleh dan tak boleh. Sebenarnya dalam suara Skype. Puan Cik Jamilah di sini Puan Cik Jamilah. Dia tanya, okey tak? Dengar tak suara saya? Ting-tong, dengar tak suara saya? Dengar. Alright, akak tak pernah minum manis. Kalau nak manis, akak guna stevia. Kalau nak manis lagi kak, sebenarnya kena senyum manis lah. Barulah dia tak nak minum air manis. Okey, so tak apa. Puan Cik Jamilah, ini soalan Puan Cik Jamilah. Kalau makan telur setiap hari boleh tak meningkatkan kolesterol? Jawapan saya sebenarnya tak boleh pun. Dan boleh. Kedua-dua tu boleh jadi. Okay, yang menjadikan bila kita makan telur setiap hari sampai boleh dapat kolesterol adalah kita makan telur macam kita makan telur satu papan setiap hari. Okay, dulu boleh tak saya nak share sikit? Okay, dulu macam mana bodybuilder dulu, okay, yang nak dapatkan muscle yang berpower, mereka kena makan telur dengan banyak. Sebab telur lah paling murah sekali option berbanding dengan ayam. Jadi, diorang ambil telur sehari tu berpapan-papan sehari. Kadang-kadang makan gitu je tak masak pun. Makan letak dalam macam cawan, zas minum 3-4 telur sebiji sekali telan. Saya rasa macam pelik rasanya, so saya tak minat. Dan dalam telur macam tu memang dia ada protein. Protein tu sesuai lah untuk pembinaan muscle. Tetapi satu je masalah dia juga mengandungi kolesterol yang tinggi. Kolesterol lah, tinggi rendah tu kalau kita ambil banyak. So kalau kita ambil banyak, memang dia akan meningkatkan kolesterol kita. Tetapi kalau kita setakat ambil sehari tu 2-3 biji, paling maksimum 3-4 biji macam tu, tak ada masalah pun. Sebabkan kolesterol dalam telur tu tak adalah tinggi sangat. Kalau kita ambil banyak sangat, baru dia tinggi. So tak ada masalah pun ambil telur. Memang telur pun salah satu protein source yang bagus juga. Anak saya membenar dengan makan telur, membesar kot dengan makan telur dan kicap je. Tapi dia aktif dan berpeluh kuat. 3 kali makan sehari, 3 biji telur sehari. Pernah cek darah dia okey, Alhamdulillah. Okey tu. Tak ada masalah. 3 biji telur tu kira consider rendah lah kan. Consider rendah, tak ada masalah pun. So kau tim, soalan daripada Puan Jamilah dah terjawab. Siapa lagi tanya soalan? Tak ada soalan dah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Siapa sini yang rasa bagus apa yang kita buat pada malam ni? Boleh tak komen bagus? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya sesi ni perlu dibuat dengan kerap. Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya apa yang kita buat ni akan membantu kita? Bagus terima kasih Puan Wari. Alhamdulillah. Sebab kita punya aim, saya nak bagi tahu sikit. Puan Farhana pun kata bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Purpose kita, kenapa kita buat macam ni sebenar-benarnya sebab kita nak membantu terutamanya mereka yang nak turunkan berat badan tanpa produk. Kalau boleh, cuba try kita guna jalan nak kurus, biarlah kita ada guidance yang betul. Kalau tak nak dapatkan guidance daripada saya, tak apa, it's okay. Yang paling penting sekali adalah kita dapat dibantu, dapat ada guidance daripada someone yang telah bantu ramai orang. Tapi dengan syarat tanpa produk. Okay?
That's why kita sediakan platform dalam Black Magic Mentoring, kita sediakan meal plan, kita buat macam-macam cara supaya kita akan dapat faham cara kurus dengan betul dan tak berharapkan kepada mana-mana produk lagi dalam dunia ni. Dan sebenarnya cara saya ni, saya akan cuba buat supaya satu hari nanti student saya dah tak mengharapkan saya lagi dah. Itu aim saya. Sebab apa? Sebab kita nak create satu environment yang mana kita sendiri dah pandai nak buat meal plan sendiri. Dan bila kita dah pandai nak buat meal plan sendiri, kita takkan ada masalah berat badan sampai bila-bila. Termasuklah dengan anak-anak kita, suami kita, cucu-cucu kita, kenalan-kenalan kita yang kita bantu dia. Dan kita nak lebih ramai lagi orang tahu cara ni. Dan that's why saya tak nak buat benda ni seorang-seorang. Saya nak buat benda ni secara berkumpulan. Siapa dekat sini yang berminat, yang nak menjadi sebahagian daripada tim kita, senang je tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, tapi dengan satu syarat, bila kita tekan butang share, kita niatkan supaya usaha kecil kita ni akan dapat membantu diri kita menyelesaikan masalah berat badan kita sampai bila-bila. Dengan usaha yang kecil tu, kita akan dapat bantu diri kita sendiri juga dengan cara bantu orang lain lah. Kita akan lebih senang dapat capai apa yang kita nak bila kita bantu orang lain. So tekan butang share, bukan untuk saya, tapi untuk diri sendiri, untuk bagi orang lain faham cara kurus tanpa produk, dan kita pun mungkin nak tahu tadi macam mana, dan insyaAllah kita pun akan lebih senang turunkan berat badan lah lepas-lepas ni, sebab kita bantu orang lain dengan niat ni, nak bantu orang lain turunkan berat badan tanpa produk. Campur dengan superfood, saya biasa campurkan superfood dengan kopi 3-in-1 saya, biasa. Dulu masa gym buka, antara pre-workout drink saya adalah saya ambil kopi 3-in-1, satu sachet campur dengan superfood. Itu bila saya minum pada waktu saya nak berada dalam keadaan cutting. Cutting tu, okay, untuk bodybuilder, saya nak share sikit lagi. Bodybuilder, saya bukan seorang bodybuilder yang profesional, saya lah macam man-man bodybuilder lah, man-man. Gym tutup, saya tak bodybuild, saya membina saya punya ilmu saya. Kan. So, dalam nak bina badan ni, dia ada dua fasa. Fasa cutting dan fasa cutting dengan fasa bulking. Okey, masa saya tengah fasa cutting, saya akan minum kopi 3-in-1, kopi O kosong dan campur dengan superfood. Rasa dia kopi yang ada rasa kacang-kacang sikit. Nak campur dengan teh boleh, tak ada masalah. Ikut tekak masing-masing. Coach, lepas minum superfood, lepas exercise boleh ke? Tak ada masalah. Lepas minum superfood, boleh je nak minum superfood sebelum ataupun selepas exercise. Tak ada masalah. Superfood ni bukan pre-workout ke apa tahu. Dia adalah sejenis makanan yang mengandungi fiber yang tinggi, bertujuan untuk bantu kita kawal selera makan. Macam Puan Samsudiawati, sebelum dia bersenam, dia minum kopi Essenso, campur dengan superfood, dia punya peluh dia macam mandi wajib. Lepas minum superfood, boleh tak exercise? Boleh lepas minum superfood. Macam itulah, macam Puan Samsudiawati pun buat, saya pun buat juga. Sebelum saya bersenam, saya akan juga minum kopi campur superfood, especially pada waktu saya tengah cutting. Cutting ni apa? Dalam keadaan saya tengah bina muscle, saya pun nak bakar lemak juga. Baru nampak macam acah-acah. Okey, terima kasih semua sebab ganjuran. Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang bertanya soalan. Alhamdulillah, dengan soalan yang diberikan, bukan setakat kita je dapat jawapan, malah orang yang mendengar pun tiba-tiba dapat jawapan juga dalam keadaan mereka tak bertanya soalan pun. Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kalau katakan ada soalan yang saya dah jawab tapi masuk lambat, boleh playback balik soalan live saya dan cuba dengar semula. Okay, saya doakan semua sihat dan berjaya dan dibersihkan dan diselamatkan daripada masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Stay at home, stay safe. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah besok pagi dan hari-hari seterusnya dalam Facebook Live. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Bye.